Sebelum rekod lagi pun saya tak nampak orang lain. Memang nampak dia kena nyanyi ni. Mana-mana artis pun dia mesti ada satu dalam hati diorang ni nak masuk AJL sebab Janganlah tanya macam ni. Tak boleh jawab. Mungkin dah ada, mungkin tak ada. Tak nak jawab ni. Ini waktu Aina first datang studio, I thought that single was memang dah confirm untuk Aina. Memilih tu dia juga kot. Kadang-kadang kalau orang yang bekerja dengan kakak pun kadang rasa dia rensek kakak. Saya rasa saya perlu minta maaf lah pada orang ramai sebab saya berhenti berlakon, saya tak bagi tahu siapa-siapa pun. Kita belajar daripada pengalaman PKP yang awal tu, kita memang fokus pada online lah. Saya suruh dia pergi mahkamah, tapi dia tak nak buka fail. Tapi kalau susah sangat, tak apa, kali ni biar saya yang buka fail. Assalamualaikum, terima kasih kerana memilih bersama kami berdua dalam Melody. Kita memang saja ada jarak misah ni untuk keselamatan kita bersama. Dan pastikan anda di rumah juga jaga jarak, jaga SOP untuk kita flatten the curve. Selalunya jarak kita orang macam satu kaki je tau. Kali ni jauh now. Jauh betul ya. Sebab kita pun takut dengan semalam kes yang sangat tinggi, mencecah 4,000 lebih. Ya Allah. Jadi kita mintalah sama-sama dijauhkan daripada COVID dan sama-samalah menjaga SOP. Tapi macam biasa, kita di Melody tetap akan menghiburkan anda dan menyampaikan berita-berita dalam industri seni hiburan tanah air. Jana, ada sebab ke awak sesuci putih semua kuku sampai ke subang, semua putih ni ada sebab ke? Okey, tolong pen daripada bawah kaki sampai atas. Sebab saya rasa saya nak pindah keluar dari Malaysia kejap. Kenapa? Kita nak pergi bulan, nak pergi bulan takut. Oh, nak pergi bulan. Boleh. Kita boleh usulkan ke Elon Musk. Ni nak bagi tahu kepada anda semua, follow kami dekat Instagram Melody. Kita ada Mbas juga, jangan lupa saksikan. Dan cerita kita yang pertama minggu ini adalah cerita tentang AI Floor 88. Cuba cerita sikit pasal dia. Kita juga, abang, minggu lepas dikaitkan dengan AI Floor 88. Kenapa tu? Cakap, Jana dah tunang ke? Congrats. Ayo, awak tunang dengan dia diam-diam tak bagi tahu. Bukan abang, tak pernah bercinta pun dengan dia. Tapi kesian awak kan, belum kahwin. Orang kata dah kahwin, bukan tunang. Orang kata tunang, apa jadi dengan awak ni? Masalahnya tu bukan tunang kita. Muka dia je iras-iras katanya. Ada iras ke? Tak tahu, kita tengoklah. Jom kita tanya AI Floor 88. Siapakah gerangannya wanita itu, AI? Apa kata kenalkan kita semua? Congratulations anyways. Saksikan. Ini pula cerita tentang vokalis kumpulan Floor 88. AI telah sempurna mengikat tali pertunangan dengan pasangannya yang juga merupakan rakan kongsi perniagaan restorannya. Wah, tahniah. Memang ramai ni sekarang tak bertunang, nikah. Tak nikah, tunang. Aku yang semua kau sapu. AI dari Floor 88. Pertama sekali kita nak tanya tentang lagu Hutang layak ke anugerah juara lagu yang ke-35. Jadi macam mana persiapan tu? Pastinya satu keterujaan lah kan dapat melayakkan diri ke pentas yang berprestij. Mungkin AI boleh kongsikan. Tak sangka pun kita orang tak expect nak masuk AJL, tapi niat nak masuk AJL tu daripada awal lagi. Mana-mana artis pun dia mesti ada satu dalam hati diorang ni nak masuk AJL sebab ini adalah pentas untuk kira lesen nak jadi artis, orang cakap kan. Terima kasih kepada pihak juri, pihak production TV3 sebab memberi kepercayaan ini kepada kami. Dan persiapan kami dah bersiap sebanyak dalam 50%. Lagi 50% tu ada separuh lagi yang tak siap. Kostum dari segi persembahan punya set, prop apa semua kan. Dan selebihnya kita tengok nanti di pentas AJL lah. Mana tahu ada rezeki ke tak ada rezeki pun tak apa. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik. Dan ini pun adalah satu batu loncatan untuk kami juga. Jadi macam mana dengan suara? Kita tahu kan kalau suara ni amat penting. Macam sebelum ni AI pun pernah mengalami suara tiba-tiba pensan kan. Jadi latihan suara vokal macam mana AI nak maintain untuk tak kurang lagi sebulan lah kita nak ke AJL ni? Dia selamatnya untuk kali ni sebab kita PKP, so dia banyak rehat. So bila banyak rehat pun suara saya pun banyak rest, selamat lah. Sebab sebelum ni saya sakit pun sebab saya banyak kerja. So bila banyak kerja saya terlalu push and sampai satu limit tu saya dah tak boleh nak push saya punya energy. Sebab tu saya jatuh atas pentas masa tu. So untuk kali ni insyaAllah saya akan jaga kesihatan saya baik-baik. Dan untuk kepuasan peminat di luar sana yang menunggu, khasnya peminat kami yang menunggu persembahan daripada Floor 88. Itu berkenaan dengan ke pentas AJL. Baru ni kita lihat
AI telah menamatkan Zambujan. Belum lagi. Baru kata fasa yang pertama lah sebelum nak menamatkan Zambujan sudah bertunang. Tahniah diucapkan. Jadi mungkin ramai nak tahu bila agaknya nak melangsungkan perkahwinan, kalau ada tarikh ke yang AI nak kongsikan? Tarikh tak ada lagi, cuma plannya majlis akan dibuat pada tahun 2021 jugalah, tahun ni jugalah. Tapi tak ada spesifik tarikh lagi yang kita orang nak buat. Okey, kita buat tarikh ni. Dua-dua pihak family pun setuju dengan kita orang punya plan, tak ada tarikh lagi. So diorang pun macam okey, diorang faham. Apabila dimuat naik gambar-gambar pertunangan AI kan, ramai yang cakap wah meriahnya grand, dia macam majlis nikah. Jadi apa yang AI boleh katakan? Biasalah kan ada peminat yang mengucapkan tahniah, ada orang yang cakap wah grandnya. Kita orang punya plan, saya dengan tunang saya plan kita nak buat lain daripada lain. Itu plan kita orang lah, dan alhamdulillah kita orang punya plan berjalan dengan lancar. Teruja lah sebab apa yang kita orang rancang tu semua orang expect macam wow, dah macam kahwin. Banyak nampak komen dah macam kahwin. So alhamdulillah atas doa korang semua juga. Mungkin selepas ni kata kalau tunang dah grand, kahwin ni mesti lagi grand ke macam mana? InsyaAllah saya akan buat, kalau dah tunang dah grand, semua orang nak tengok kahwin pun grand insyaAllah. Plan tu dah ada, kita orang dah ada macam mana konsep dia. Dah macam persembahan lah, ada konsep. Perancangan tu dah ada itu, dah ada ini. Tinggal nak jalankan saja. Setengah orang akan cakap tunang punya dugaan lain macam. Tapi saya dengan tunang saya berbincang dengan family pun cakap jangan fikir dugaan. Kalau kita fikir dugaan tu akan datang. Kita orang akan hadapi dengan senyuman. Kepada mereka semua yang mendoakan, mengucapkan tahniah, apa yang AI katakan kepada mereka di luar sana dan juga yang menyokong kejayaan AI dan juga Flow 88? Thank you kepada semua peminat Flow 88 yang mendoakan kejayaan kami, dan sampai tahap ini kami sangat-sangat bersyukur, dan ini adalah bonus buat kami. Dan untuk yang mendoakan atas pertunangan saya, terima kasih banyak-banyak. Doakan yang baik-baik untuk saya dan pasangan saya. Semoga kami punya hubungan kekal sampai jannah, dan hubungan saya dengan Flow 88 pun kekal sampai jannah insya-Allah. Amin. Itu dia penjelasan dari AI. Jadi Jana nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat bertabah lah kan kepada bakal-bakal pengantin yang darah-darah manis ni kan. Ya Allah. Tangguh lagi. Mungkin ada hikmah di sebaliknya kan. Okey abang, sebenarnya kan sedar tak sedar kan, bulan 3 nanti kita dah hampir cukup setahun. Orang kata negara kita dilanda COVID. Bukan negara kita je, seluruh dunia lah. Tapi negara kita start PKP, betul? Start bulan 3. So sebenarnya dah berpanjangan sangat isu COVID ni kan, dan kita pasti ramai yang bila kita terpaksa melaksanakan PKP semula, kita tahu mesti akan ramai macam alah PKP lagi, moral down dan sebagainya, business terjejas. Tapi tak apalah, kita lakukan untuk keselamatan semua. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali lagi dalam Melodi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sebelum rekod lagi pun saya tak nampak orang lain. Memang nampak dia kena nyanyi ni. Janganlah tanya macam ni. Tak boleh jawab. Mungkin dah ada, mungkin tak ada. Tak nak jawab ni. Okey, abang. Masih lagi bersama kami dalam Melodi ya Jana. Ya, bila cakap pasal situasi yang melanda negara kita, betul, negeri kita, Selangor, KL, maknanya industri hiburan tanah air pun terkesan juga. Betul. Sebab kita ada keraguan, boleh syuting ke tak boleh syuting. Bukan syuting saja Jana, anugerah juara lagu yang bakal dihostkan pada 7 hari bulan Februari pun ditangguhkan. Dah confirm? Dah confirm ke satu tarikh yang akan diberitahu kelak lah. Jadi kita nak tanya siapa sekarang ni? Okey, bila berkaitan dengan industri seni tanah air, orang yang paling wajar kita dapatkan pendapat adalah daripada Abang Ahmad Idham kita. CEO Finas. Orang Finas. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam Wal. Abang, kalau ada MCO PKP je kita bergoogle Meet bang Abang boleh jadi host Melodi PKP lah gitu. Okey abang, cuba cerita sekarang ni ramai orang bising ni bang, tak boleh bersyuting. Orang production nak syuting tapi masyarakat kata tak payah syuting lah. Inilah menyebabkan sebab tertularnya antara sebab ni. Apa komen abang sendiri? Okey, sebenarnya kalau kita lihat sebab kita tak PKP menyeluruh satu Malaysia. Jadi yang terpakai tidak boleh syuting hanya kawasan PKP. Yang mana PKPB dengan PKPP boleh meneruskan. Maknanya meneruskan siapa yang dah berada di situ boleh teruskan. Cuma abang sedia maklum bahawa ramai yang tertanya-tanya boleh tak Finas mendapat kelulusan khas supaya yang mana daripada PKP ni boleh travel cross negeri untuk pergi ke kawasan PKPB untuk meneruskan syuting. Lebih-lebih lagi syuting-syuting yang terkena dengan untuk tema raya ni kan, Chinese New Year, Hari Raya yang mana tergendala.
So masa ni memang tak ada arahan membenarkan, tapi memang Finas dengan kementerian kita akan menghadap MKN untuk melihat mekanisme. Cuma kita kena lihat jugalah Wal, kes sekarang makin meningkat dan 4,000. Jadi macam Finas pun kita contemplating sebanyak mungkin yang producer nak minta produce, tapi sebanyak mungkin juga sebanyak tu juga kru dengan artis yang call Finas mohon kalau boleh dilihat dulu, jangan membuat keputusan terburu-buru. So kita kena balance lah sekarang Wal on that matter. Yelah, tiba-tiba sekarang ni semua production berubah pergi syuting kat Perlis dekat negara-negara yang tak ada PKP kan. Dekat negara-negara yang tak ada PKP dah payah pula kita nak cross daerah dan sebagainya. Jadi pandangan abang sendirilah bang, apabila sekarang ni kan ramai pula kes-kes artis yang bernasib kurang baik, kena positif COVID dan sebagainya, itu menambahkan lagi kerisauan ramai pihak. Mungkin. Okey, abang mohon kalau boleh industri jangan panik sangat, sebab ni insya-Allah Finas akan bantu. Untuk makluman, just to share, hari Isnin pagi akan ada satu mesyuarat khas antara pihak Finas dengan kementerian, kita panggil mesyuarat untuk pelaksanaan darurat. Maknanya plan langkah segera ekonomi industri kreatif darurat. So jadi dalam plan itu kita akan ada package stimulus untuk memberi job walaupun di rumah. Kalau awal pernah ingat dulu tak Kak Emma pernah buat satu drama Law In. I think Jana pun ada kan. Betul. Kan Jana ada dalam. So this ada package yang mungkin walaupun hidup rumah, kita akan try to turunkan grant-grant, dana-dana untuk menggerakkan supaya mereka boleh menjana pendapatan walaupun duduk di rumah. So these are the things. Monday morning 8.30 abang akan buat presentation kepada Datuk Seri KSU dan kementerian. InsyaAllah saya rasa perkara ini boleh dilaksanakan. Jadi jangan panik, kita akan wujudkan beberapa lagi plan stimulus daripada sudut dana, penerbitan dan juga dana-dana latihan. Dalam masa yang sama juga kita juga akan melihat sama ada kita boleh bantu pada mereka yang tersekat untuk pemberian milestone mengikut peringkat. So these are the things yang kita akan turunkan. Perkara itu telah dibincangkan pun. Okey abang, saya tertarik juga nak tanya satu soalan ni. Sebab saya dapati ada pendapat yang bercanggah dengan Finas. Ada setengah pihak yang mengatakan sebenarnya boleh syuting. Sebenarnya tak boleh syuting walaupun di kawasan PKPB. Tapi Finas mengeluarkan kenyataan boleh pula syuting. So kita sebagai orang dalam industri agak macam ragu-ragu. Keliru. Keliru tak apa. Jangan risau. Yang pentingnya lah refer pada Finas. Selain daripada Finas atau MKN atau MOH, please saya minta warga industri jangan siapa-siapa jangan keluarkan kenyataan tanpa ada fakta yang betul, dan industri jangan percaya pada kenyataan-kenyataan yang kalau bukan datang daripada Finas, MKN ataupun MOH. So ini saja yang you kena dengar. Orang lain tu kalau boleh refer dulu pada Finas. Pasal saya tahu apa yang Jana maksudkan. Ada satu viral video tu kan. Betul. Kita dah pun menghubungi MKN, rupanya tiada perbincangan antara pihak beliau dengan MKN mengatakan seperti mana yang dikatakan dalam video tu. Faham. Okey, terima kasih banyak-banyak Abang Idham, dan kita haraplah orang kata dapatlah penyelesaian kepada industri perfilman, drama dan juga penerbitan dekat negara kita. Sedikit sebanyak kenyataan abang memberi pencerahan kepada kita yang tertanya-tanya ni lah. Alright. Thank you bang. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okey, itu dia tadi kita punya perbualan dengan Finas, dan sekarang ni kita punya perbualan tentang Lizzy. Lizzy katanya dah ada pengganti. Ya, dulu sebelum ni siapa ya? Tahu abang nampak dia dengan kucing je sebelum ni. Nampak kat highway kan dia pegang kucing. Maknanya dia pengganti kucing ke pengganti siapa? Tak tahulah, mungkin lah. Bukan ke dia dengan Datuk juga dulu? Datuk tu dah dengan artis lain. Oh ya ke? Datuk tu dah dengan artis lain, maknanya Lizzy cari Datuk baru? Tak tahulah, mungkin dia nak orang biasa. Jadi kita dapatkan, tapi Lizzy kata dia memang taste Melayu-Melayu. Oh wow. Make up bang. Lizzy, over to you. Lama kita tak temu bual kan dengan penyanyi yang kini sibuk dengan kerjaya lakonan pula, iaitu Elizabeth Tan. Tiba-tiba cakap utara. Tak apa, ketika berjumpa dengan Elizabeth Tan baru-baru ini, Melody sempat bertanyakan tentang perkembangan terbaru kerjayanya.
semua sudah, nampak pun sudah. Elizabeth Tan, lama kita tak berjumpa kan, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit. Sekarang ni Lizzie tengah busy dengan apa? Sekarang ni Lizzie tengah busy dengan shooting juga. Sekarang Lizzie tengah shooting Super Tally baru, tajuk dia Gila Gusti. Lepas ni Lizzie akan sambung shooting lagi dengan Scope dan lepas tu Lizzie akan sambung shooting lagi dengan production lain. So I'm very excited sebab Lizzie memang suka berlakon. Rasa macam best ni dapat banyak job. Thank you. You bermula dengan sebagai seorang penyanyi kan. Sekarang ni you lebih fokus sebagai pelakon. Jadi macam mana agaknya sekarang ni kerjaya nyanyian you? Ada tak lagu yang terbaru ke? Sebab dengarnya bakal mengeluarkan single berduet. Tahun 2020 ni Lizzie tak keluarkan apa-apa single. PKP ni semua kita rasa macam timing dia tak ngam. Harap-harap bulan 1 ini kita akan release lagu duet, tajuk dia Beku. Siapa partner duet Lizzie? Nantikan, surprise. Okey, Lizzie nyanyi sikit lah. Beku, tiada lagi yang mampu mencairkan hati aku, kena layu jiwa. Lepas tu part lelaki. Sekarang ni you busy dengan lakonan. Adakah tahun 2021 you akan lebih fokus dalam bidang nyanyian pula? Sebab kalau kita tengok memang Lizzie ada keluarkan single tapi macam fokus sangat je. Lizzie rasa akan lebih kurang macam tu kot. Sekarang Lizzie dah ada 3 single. Sebenarnya dah rekod, tapi untuk masa sekarang kita release yang pertama ni dulu. Tapi kalau dapat masa untuk shoot music video untuk lagi 2 tu, tengoklah bila kita nak release semua tu. Sebab plan management Lizzie adalah untuk release album tahun 2021 ni. Tapi kita tengok dulu. Sebab Lizzie masih nak fokus berlakon sebenarnya. Memang love lakonan. I love it so much. Ini kita nak usik-usik lah kan. Sebelum ni umum tahulah Lizzie seringkali dikaitkan dengan cinta. Sebelum ni biasalah dah putus di tengah jalan. Dah ada ke orang kata pengganti di hati ke? Susah nak cakap lah. Mungkin ya, mungkin tidak. Itu selalu jawapan Lizzie. Alright. Tapi yang pastinya bila Lizzie umur 30 tahun, Lizzie nak ada anak. Okay, bye. Sekarang umur apa? 27. Tak lama lagi ya tu. So, ada 3 tahun lagi. Kalau umur 30 nak ada anak, dah mesti sekarang ni ada boyfriend dah ni. Fikirlah apa korang nak fikir. Sebelum ini Lizzie pernah dikaitkan mempunyai teman lelaki berbangsa Melayu. Jadi sekarang ni bangsa Melayu juga ke macam mana? Alamak, ni trick question ni. Tak tahu. Janganlah tanya macam ni. Tak boleh jawab. Mungkin dah ada, mungkin tak ada. Tak nak jawab ni. Terima kasih kepada semua yang menyokong Lizzie dari mula sampai sekarang. I love you all so much. Harap semua azam korang untuk tahun 2021 ni semua dicapai. Harap korang semua kekal sihat dan kekal happy. And I love you all so much. Pengganti sudah, dapat pengganti. Makan pun sudah, duduk pun sudah, tengok CD sudah, tapi tak boleh keluar lah sebab PKP. Lagu tu memang sesuai untuk kita yang sedang berkuarantin. Sabar je lah, walaupun bosan, makan, tidur, tapi... kehidupan harus diteruskan. Betul. Okey, Abang. Ya. Sekarang kita tertarik nak tanya pasal anugerah juara lagu yang terpaksa dipospon. Ditunda kepada satu tarikh yang belum dikenal pasti tarikh itu. Abang rasa itu salah satu tindakan yang wajar lah. Kita harus berikan pujian kepada tim penerbitan anugerah juara lagu TV3 khususnya. Sebab orang kata walaupun dalam keadaan pandemik ni kita tak nak benda tu dijadikan isu dan sebagainya. Dan abang rasa itu adalah benda yang wajar dilakukan buat setakat ini. Tapi kepada mereka-mereka yang tercalon, kepada yang akan bertanding, kesian juga kat diorang lah sebab diorang dah semangat, dah gear up, rehearsal dan sebagainya, tiba-tiba pup PKP, tapi mungkin ada hikmahnya lah. Ada masa untuk mereka lebih berlatih dan sebagainya. Okey, tapi nak tanya abang lah, setakat sekarang ni sebelum PKP dilaksanakan, apa yang persediaan yang telah dibuat? Kita, to be honest, sehari sebelum PKP tu kita orang buat, 2 hari sebelum tu kita orang buat PC. Kita buat PC dekat Sri Pentas. Lepas tu kita ada sesi bersama wartawan, bagi tahu kita punya excitement dan sebagainya. Tu esok dia kata PKP. Lepas tu kita orang kata excitement tu semua kita kena hold dulu dan kita beri laluan kepada benda yang lebih penting lah. Dan AJL Fest pun dah shoot sebab untuk mempromosikan AJL lah, Road to AJL 35. Betul. Tapi, minggu lepas kita saksikan episod yang pertama. Malam ni Jana, episod yang kedua di mana kita akan tampilkan semula mereka-mereka yang pernah beraksi dan juga pernah mengungguli pentas anugerah juara lagu. Ingat, malam ni pukul 9 malam di TV3. Nak tengok tak? Jom kita tengok AJL Fest tu macam mana? Tengok macam ni. Macam inilah dia cerita dia. Tengok host dia tu. Orang yang sama. Festival Muzik Anugerah Juara Lagu. Kita akan mengimbau kembali lagu-lagu yang pernah mengungguli pentas Anugerah Juara Lagu. Tidak ku sampai kasihku kasih tiada banding denganmu sayang. Yang mengenalmu cuma aku. Tiada nafas yang lebih aku. Festival Muzik AJL di TV3.
Nampak tak tadi Francisca Peter? Yang tu AJL yang pertama. Tahun 1986. Dari ke belum? Belum. Maknanya dah 34 tahun yang sudah. Awak bayangkan jadi Francisca Peter tu dia boleh tengok sampai AJL ke 35. Legend. Tu orang kata living legend. Maksudnya sekarang ni kita tengah tak sabar-sabar nak tengok penentuan untuk AJL 35. Siapa? Kita buat prediction lah. Jana, rasa-rasa siapalah. Ya Allah. Kita bagi masa lama ni untuk awak fikir ni. Susah tau nak fikir sebab semua yang hebat-hebat kan. Tapi macam biasalah, kita ada dua vokal yang orang kata memiliki yang sering disebut-sebut lah. Betul, vokal yang sangat hebat. Kita ada Aina Abdul, kita ada Ernie Zakri. Jadi kita tengah fikir kan, kadang-kadang keputusan AJL sangat-sangat orang kata mengejutkan, tak dijangka. Kadang-kadang kita expect orang ni tapi sebenarnya sebab dia berdasarkan lagu tau. Betul. Ramai orang tak tahu sebenarnya kenapa artis kegemaran kita tak, kenapa saya suka artis tu. Dia bukan sebab pasal artis, dia sebab pasal lagu tu. Bukan lagu saja, penulisan dia punya skor, dia banyak benda lah yang baik lirik tu, bahasa dia betul tak yang digunakan. Muzik tu cara dia kompos mengikut tahun era 2021 tak ataupun masih lagi 80-an. Dan sebenarnya lepas ni pun kita ada juga artis-artis yang akan beraksi di pentas AJL macam Ernie Zakri ada cerita lepas ni. Kita ada cerita pasal Ernie. Kakak Azra pun ada juga. Kakak pun ada. Gila. Sebelum lagi gila, kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini dalam Melody. Kita tak nak buat lagu macam tu, senang je. Ulang. Apa maksud? Ni waktu Aina first datang studio, I thought that single was memang dah confirm untuk Aina. Saya penyanyi, saya juga manusia biasa dan akan sentiasa membuat kesilapan. So saya sama je. Ramai lagi penyanyi luar sana yang lebih baik dan bagus daripada saya. Memilih tu ya juga kot. Kadang-kadang kalau orang yang bekerja dengan kakak pun kadang-kadang rasa dia rensek dengan kakak. Ya, masih lagi dihangatkan dalam Melody pertemankan awal dan juga Jana. Okey. Ni tadi kan kita nak cakap cerita pasal finalis Anugerah Juara Lagu. Betul. Yang dijangka akan menang, tau. Jadi kita adalah story empunya suara kepada lagu Gundah. Kenapa dengan dia? Cerita dengan apa? Ernie antara yang terkesan lah. Orang kata darah manis yang tak dapat nak melangsungkan majlis. Dia dah ada date ke? Tapi dengar cerita tahun ni juga. Okey. Tapi kenapa dengan dia? Tapi kita nak tahu story dia kata dia tak terkesan pun. Bukan tak terkesan. Dia bukannya tersenarai dalam kategori yang special bila dia pernah ungguli anugerah vokal terbaik. Dia pentas-pentas anugerah juara lagu ni macam tidak asing lah bagi beliau. Tapi nak buat macam mana rezeki tu kadang-kadang tidak berpihak kepada dia. Kadang-kadang berpihak kepada dia. Dan ini orang kata antara apa tu abang? Kita tahu. Ini antara asam garam seorang penyanyi. Tak keluar pula asam maksudnya, garam. walaupun diorang ni dah banyak kali perform atas pentas yang pentas pun boleh atau pentas yang besar, walaupun ada banyak pengalaman. Ernie lagilah cikgu vokal. Tapi tetap orang kata tidak menjaminkan yang vokal terbaik untuk anugerah juara lagu ke-35 ni akan menjadi milik dia. Ada pertandingan. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita tak menang. Dahlah kita tak mengomel banyak-banyak. Apa kata kita tanya tuan punya badan sendiri, apakah harapan beliau untuk AJL yang akan datang? Ernie Zakri, over to you. Sengit kan Ernie dengan Aina Abdul? Biar rasa ini Kerjaya nyanyian Ernie Zakri kini boleh dikatakan sedang berada di puncak sejak mula mencipta nama selepas memenangi pertandingan nyanyian sebuah stesen TV pada tahun 2009. Hebat. Jom kita bersama dengan Ernie yang kini sedang sibuk dalam persediaan menghadapi anugerah juara lagu. Bercakap mengenai anugerah juara lagu, bagaimana keadaan persediaan Ernie? Seperti biasa merupakan seorang calon ataupun penyanyi yang popular menjadi kegemaran peminat-peminat di luar sana. Persediaan kalau dikatakan sekarang ni 60%
60-70% sudah ada bayangan apa yang akan terjadi di atas pentas lah. Cumanya kita masih belum tengok lagi apa look yang akan dibawakan di atas pentas dengan bajunya, dengan arrangement muzik pun masih belum dapat lagi. Saya hanya mendoakan agar apa yang saya plan dapat dirasai oleh semua penonton. Planning EJL ni kali ni dia sedikit berbeza. Setup di atas stage pun tidak terlalu besar seperti Ku Bersuara kerana lagu ni banyak on emotion. So saya hanya mendoakan agar semua orang dapat merasai dan cuba memahamilah apa yang saya cuba sampaikan nanti on stage, insyaAllah. Tahun lepas persembahan memukau ini menambat hati ramai pihak sehingga kan ada setengah pihak menganggap trofi anugerah vokal terbaik pada anugerah juara lagu tahun lepas tu dirompak dari Ernie. Kita ucapkan tahniah kepada Hafiz yang memenangi tahun lepas, tetapi ramai menganggap Ernie lebih layak. Jadi adakah tahun ni Ernie dalam hati tu ada sedikit sebanyak bercita-cita untuk mendapatkan trofi vokal terbaik tu? Okey, kalau saya nak katakan perasaan saya pada last year, of course lah, saya rasa siapa saja yang tidak kecewa bila kita tak dapat sesuatu yang kita idamkan dan inginkan. Cuma saya belajar daripada pengalaman dan saya rasa tahun ini saya harus fokus untuk buat yang terbaik dan memberikan persembahan yang baik untuk penonton-penonton. Itu yang lebih penting. Tetapi persembahan EJL tu sebenarnya saya yakin para juri mereka mempunyai kepakaran masing-masing dan saya yakin mereka akan memilih siapa yang menang malam tu adalah yang terbaik. Dan saya pun tak tahu persembahan saya nanti malam tu macam mana. Okey ke tak okey ke. Jadi apa yang saya perlu fokuskan sekarang adalah dari sudut persembahan dan juga vokal saya lah. So doakanlah, insyaAllah. Kalau ada kata-kata nakal yang kata lah ini tak acil lah sebenarnya kalau dia menang sebab dia cikgu vokal. Dia macam mana, apa yang boleh ni katakan? Tak adalah. Cikgu vokal itu pun manusia juga kan. Saya pun banyak juga membuat kesilapan di atas pentas. Doesn't mean pekerjaan kita yang lain itu meletakkan kita di satu tahap yang berbeza daripada orang lain. Saya penyanyi, saya juga manusia biasa dan akan sentiasa membuat kesilapan. So saya sama je. Ramai lagi penyanyi luar sana lebih baik dan bagus daripada saya. So apa yang boleh saya katakan bila saya berada di atas pentas tu, saya tidak meletakkan apa-apa okey saya guru vokal ke apa ke. Itu hanyalah ilmu yang saya pernah belajar sebelum ni dan saya share pada semua orang. Biasalah ada select sikit tu, itu normal lah. Kami cuba memberikan yang terbaik. Pasal terus kepada ni ini dia nak tengok jugalah. Tak sabar. Mesti ada orang tweet punya sekejap lagi. Ya, tapi bukan nak tengok pasal tweet. Habis? Kita tengah nak compare Aina Abdul dengan Ernie, siapa yang akan menang ni. Peninglah. Okay, kita jangan compare kepada dua tu je. Kita compare kepada semula 12 finalis tu. Mungkin rezeki berpihak kepada yang lain-lain tu. Siapa pula yang nak tahu kan. Itu antara cerita pasal Ernie Zakri kan. Okay. Maksudnya macam dia katalah, bila orang masuk anugerah juara lagu mestilah nak menang. Betul kan? Kalau lah. tak nak menang, takkanlah masuk saja suka-suka. Betul, mestilah dah letak sasaran. Nak apa? Nak untuk penyanyi yang paling terbaik adalah vokal terbaik. Dan untuk orang kata pencipta lagu mestilah nak menang EJL. Tapi ada juga yang target untuk persembahan terbaik. Ada banyak kategori yang memang penonton TV3 semua nantikan sangat-sangat di malam anugerah juara lagu ke-35. Yang kita pun tidak pasti tarikh bila yang akan. Kita tunggu dan lihat sahaja ya. Okey, antara seorang lagi tadi kita cakap pasal Ernie Zakri, sekarang ni kita cerita pasal Kaka pula. Kakak Azra, Kakak Gila. Dia ni sekarang ni rezeki dia melimpah-limpah dalam bidang lakonan pula. Tapi sebenarnya abang, akibat daripada COVID, banyak penyanyi yang terkesan tak boleh ada show, tak boleh perform kan. Jadi diorang banyak beralih arah kepada bidang lakonan. Oh wow. Betul? Cinta beralih arah lah ni. Bila cakap pasal beralih arah, di depan kita ni ada juga penyanyi. Oh, yang beralih arah juga. Yang tadi dia kata, saya suka sekarang saya banyak job lakonan. Alhamdulillah. Dia macam ala-ala kakak lah ni. Dia macam ala kakak. Tapi kita simpan dulu kat dia. Yang tu single. Tapi dia kata dah jumpa pengganti. Alamak. Tak apa. Kita akan tanya dia sebentar lagi. Sekarang ni kita fokus kepada kakak dulu yang kata sibuk sangatlah dengan lakonannya. Apa ceritanya dengan kakak? Habis tu anak dia siapa jaga? Itu dia cakap tak nak bagi orang lain jaga. Takkanlah dia tinggal anak dia seorang-seorang. Kakak, jawab kakak. Jiwanya terkurung, gila. Rezeki penyanyi dan juga pelakon Kakak Azraf semakin murah, syukur Alhamdulillah. Selain lagu Gila, kolaborasi bersama Noki dan Loka layak ke AJL 35, Kakak juga kini aktif
dalam bidang lakonan. Pasti orang nak tahu kan, ada tak karya terbaru daripada kakak selepas orang kata gila? Lepas kejayaan gila lah dah masuk ke AJL, ada tak karya-karya terbaru daripada kakak Azraf? Ada, insyaAllah. Kakak dah plan benda ni dah lama sebenarnya, tapi kita macam pandemik and then everything, so kita terpaksa hold benda ni. InsyaAllah selepas AJL nanti, kakak akan keluarkan satu single kakak solo, seorang yang lain genre dia daripada apa yang kakak pernah buat sebelum ni. Masih ada elemen kakak Azraf, tapi kali ni kakak rasa lebih dewasa dan lebih matang, lebih bercakap tentang soal dalam lagi lah. Dia kalau dulu tu banyak marah-marah, jangan call lah apalah kan, jangan sibuk lah, bukan hal aku lah. Tapi kali ni kakak rasa it's about time untuk kakak keluar dengan something yang lebih matang dan kena dengan perjalanan hidup kakak lah. So kakak tak sabar nak share dengan korang sebenarnya. Kita tahu kakak kalau keluar lagu pastinya didengari peminat-peminat di luar sana, gila pun sendiri dan semasa ini. Untuk mendapatkan karya yang terbaik tu macam mana? Adakah kakak jenis memilih atau okey sahaja? Memilih tu ya juga kot. Kadang-kadang kalau orang yang bekerja dengan kakak pun kadang-kadang rasa dia rensek dengan kakak. Sebab kadang-kadang dah okey, betul tiba-tiba last minute kakak akan tukar fikiran kakak. Kakak rasa itu juga antara punca kenapa kakak ni selalu keluar lagu sikit je. Setahun satu lagu. Tapi sebenarnya bagi kakak tak apa, yang janji kualiti tu ada, puas hati kakak tu. Tak suka buat tangkap muat je. Sebelum ni kita pernah juga temu bual kakak masa kakak buat kemunculan dalam filem Indonesia. Masa tu baru tengok, wow, kakak Azari boleh berlakon. Wow, tahun ni kita melihatkan kakak pun mendapat tawaran-tawaran. Jadi macam mana tu kakak apabila melihatkan dari segi kejayaan lakonan? Alhamdulillah rezeki tu semakin ada untuk tahun ini. Cinta kakak pada muzik bukan hilang macam tu, tapi kakak masih sayang. Tapi berlakon pun salah satu seni juga yang kakak rasa dekat dengan kakak sebab dia bermain dengan emosi kan. Sama macam menyanyi juga, sebenarnya lebih kurang. Kakak rasa sekarang ni alhamdulillah rezeki lah. Sebab pandemik pun show pun kurang. Kakak dah tak ada buat live show, kakak dah tak dapat sangat banyak undangan-undangan. Jadi kakak rasa untuk kakak terus kekal relevan and also untuk kakak mencari rezeki sebenarnya, kakak alhamdulillah tak tahu macam mana boleh dapat tawaran. Kakak rasa ni rezeki anak jugalah kan. Kakak bersyukur sangat sebenarnya. Kakak sebenarnya pun tak adalah plan macam berlakon kena banyak ni, menyanyi kena banyak ni, tak ada. Kakak buat yang terbaik apa yang ada dan kakak harap benda tu dapat membantu kakak lah untuk kekal relevan di mata-mata dan juga pendengar-pendengar di rakyat Malaysia ni kan. Kakak rasa untuk balancekan benda tu sebenarnya lagu kakak kena fokus buat bila buat lagu, bila pilih lagu pemilihan tu kakak buat betul-betul dan penyusunan jadual lah. Sebab tu kakak perlukan azad orang kuat kakak, dia akan susun, dia akan make sure so kakak berlakon untuk bulan ni sampai bulan ni. Selepas tu kakak boleh fokus macam tu lah, kena susun. Team very important untuk kakak. Kakak perlukan tulang belakang yang kuat. Dari dulu sampai sekarang pun kakak tak ambil kredit seorang diri. Kakak ada team kat belakang kakak yang memang banyak membantu kakak dari segi jadual kakak, looks kakak, every time kakak nak keluar di TV. So kakak rasa it's very important to have them in my life, also dalam kerjaya kakak lah. Katakan rezeki kakak ketika menjadi ibu ni semakin luas, semakin murah, semakin orang nampak lah kakak Azraf. Apa yang kakak boleh katakan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kakak rasa kakak bersyukur. Ini satu rezeki lah yang kakak rasa kakak usaha, tapi kakak tak ada niat apa-apa pun. Niat kakak sebenarnya untuk menceriakan, mewarnai industri dan juga mencari rezeki dalam masa yang sama. Kakak bersyukur. Kalau betul lah selepas ni nama kakak dikenali lagi, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya rasa saya perlu minta maaf lah pada orang ramai sebab saya berhenti berlakon, saya tak bagi tahu siapa-siapa pun. Kita belajar daripada pengalaman PKP yang awal tu, kita memang fokus pada online lah. Saya suruh dia pergi mahkamah, tapi dia tak nak buka fail. Tapi kalau susah sangat, tak apa, kali ni biar saya yang buka fail. Tadi kita dah tengok cerita dia dekat TV. Sekarang ni kita bawakan orang dia yang betul-betul ke studio. Hello. Okey, Lizzie nak cakap, Lizzie tak pernah dating dengan datuk mana-mana Tak pernah. Tak pernah gosip-gosip liar tu semua. Kita cuik-cuik sikit je Lizzie. Okey, hari ni Lizzie nak datang sini sebab nak share dengan korang yang Oppo Reno 5 5G akan dilancarkan pada hari esok 18 hari bulan. Phone ni. Itu dia. Tu cerita apa yang menarik ni tentang phone dia. Okey, yang pertama color dia. Cantik gila, tengok tu. Wow. Okey, selain tu Oppo Reno 5 5G ada 64 megapiksel quad camera. Ada 4 kamera as you can see here. Kuat betul kamera dia. Ya, bukan quad, dia bukan quad. QUAD 4. Wah, kelas mengaji. Selain tu kuat. Okey, lepas tu? Ya, selain tu Oppo Reno 5 5G dia sangat special sebab ni ada video surutan AI. Apa ni korang tertanya-tanya? Okey, ni maksud dia. Seksi lah kita punya jurujual kali ni. Ni confirm laku ni sekejap gini. Habis ni orang beli. Okey, sekejap Lizzie kena sambung. Ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita ambil video dia time gelap, malam, inilah dia, backlight. AI highlight video ni. So dia jadi tak jelas, tak clear. Betul. So as you can see in the sample, the video surutan AI dia jadikan clear lah.
Sebab dia akan automatic aktifkan the video malam ultra dan juga live HDR. Sangat-sangat special. Exactly. Tapi secara automatik dia akan kita tengok on. sekarang ni, ini sebelum kita onkan dia terus zas. Terus cerah. Wow. Alah. Siapa nama kawan Lizzie tu? Talita. Talita. Dia pun Talita Tan nama dia. Talita Tan tu. Okey, lepas tu? Lepas tu, okey, the next feature yang Lizzie sangat-sangat suka is video dui pandangan. Apa ni? Apa tu? Maksud dia boleh ambil video serentak dari depan dan dari belakang. So Lizzie akan tunjuk korang demo sekarang. Okey, let's say Lizzie ambil dengan Jana. Dia macam kita phone call, video call lah kan? Macam video call, Oh, maknanya kita boleh video call dua orang dalam masa yang sama. Lizzie nak tunjuk korang the dia sample. Bukan video call tak Jana. Dia tu apa tu? Oh, tu video. Ni video. Okey, sekali lagi. Serentak. Macam special tu sekarang kan? dekat skrin kan? Oh, wow. Dui pandangan. Oh, senang ni nak buat vlog. Yes, macam sekarang ni kan? Itu kita cuba buat hard tapi macam tak jadi sangat. Dari jauh. Pun boleh. Okey, menarik. Okey, selain tu, banyak-banyak function. Selain tu, ada juga function video portrait kecantikan. Tak payah nak risau video tu I nampak cantik ke, handsome ke. Sebab ni sebelum rekod dah boleh adjust. Dah boleh adjust nak mata besar macam mana. Muka nak V macam mana. Mari kita Lizzie tunjukkan ya. Nak mata besar please. Yes, so we go down portrait. And can you guys see? I will show you. Tekan sini. Mata besar. Thinner face. Muka kecil. Muka kurus. Okey macam ni. Tak nampak bahaya ni kalau perempuan dapat phone ni. Lepas tu boleh buat bigger eyes. Paling besar kita bagi. Macam tu. Sangat-sangat special. Okey, kita tengok kat skrin sekarang ni, kita akan tunjukkan macam mana cara dia nak buat mata besar tadi tu kan. Okey, Lizzie tunjuk sekali lagi. Bigger eyes. Terus besarlah mata dia. Berguna ni kalau dapat dekat dekat wanita-wanita yang nak memperdaya lelaki-lelaki tu. Janganlah. Jangan tahu kat Instagram. Nanti kan jumpa betul-betul lain pula kan. Dan Oppo Reno 5 5G dia akan map tau. Dia akan ikut 194 facial features awak supaya nampak sangat-sangat realistik. Okey, tak nampak tipu lah. Tak nampak tipu. Orang takkan tahu. Alright. Also, banyak sangat feature. Kadang-kadang kan kita tidur, lupa nak charge phone. Selalu. Kan? Besok bangun, tak ada bateri lah weh. Tak ada bateri. Tapi jangan risau sekarang dengan Oppo Reno 5 5G. Dia datang dengan... Bukan. Dalam phone ni ada 65 watt SuperVOOC 2.0 flash charge. Dengar complicated kan? Tapi dia simple saja. It means that it can charge your phone very, very fast. Dari 0 sampai 100% dalam masa 35 minit sahaja. Pergi mandi dah siap dah 100. Kalau tak cukup 30 minit, maybe korang rushing, only have 15 minutes, tak apa, boleh charge sampai 60% dalam 15 minit. Sangat hebat, sangat laju. Alright. Baik. Okey, kita tanya dah. Cerita kebaikan ini harga dia berapa? Harga dia untuk sekarang PNC. Mungkin esok korang boleh dapat tahu sebab dia launch esok. Esok. Ni Jana dia launch esok. Ada tak cara-cara nak pre-order? Ya, boleh pre-order kalau korang nak pre-order. Okey, pre-order dari sekarang atau dari esok sampai 22 Januari, korang akan dapat hadiah yang bernilai RM397. Korang juga akan dapat ni. Apa tu? Oppo Enco W11 which is a very good Bluetooth earphone and korang akan dapat warranty sepanjang setahun kalau korang order dari banyak tempat ni. Oppo Brand Store, Oppo Official Online Store, rakan pengedah dasar, rakan e-commerce, rakan chain store dan rakan telco. Ini untuk yang pre-order. Untuk yang pre-order. Dan kalau korang pre-order sebagai berpasangan atau beli secara berpasangan dari My Oppo Space, Oppo Official Online Store dan rakan e-commerce, korang korang akan dapat bekas telefon, phone casing limited edition BFF dan korang akan juga dapat RM100 diskaun. Kalau yang beli untuk couple macam husband and wife, boyfriend and wife, tapi macam kawan-kawan Lizzie yang baru dapat pengganti. Janganlah tiba-tiba dia bawa pula topik tu. Tak, I cakap dengan dia, you couple dengan kucing sebelum ni sebab nampak gambar you dengan kucing banyak. Tapi dah ada pengganti apa? Tak adalah. Masih dengan Mizan. Mizan my cat. Mizan is my cat. Nama Mizan pun nama lelaki. Tak apa. Kita biarkan dia kat sini. Kita akan bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza yang tetap positif katanya. Betul. Dengan cerita nak buat showcase konsert hujung tahun nanti. Wow. Okay. Jom kita dapatkan Sweetheart Malaysia kita. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan apa cerita sekarang? Indahnya dunia ketika tiada lagi
nombor 1 negara Datuk Siti Nurhaliza baru sahaja melancarkan muzik video terbaru Tahta Dunia. Wah, hebat nih. Bukan itu sahaja, malah Datuk Siti juga bakal mengadakan konsert pada tahun ini istimewa buat peminat-peminatnya. Okey Datuk Siti, pertama sekali belum terlambat kita nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 tahun. Terima kasih. Jadinya nak tahu dah menginjak usia ke-40 tahun ni, apa yang Datuk Siti harapkan ataupun wish lah untuk birthday ini? Rasanya apa yang paling penting sekarang ni, Kak Siti doakan supaya kita semualah, semoga kita sama-sama dilindungi daripada penyakit COVID ni, sebab sekarang ni sangat menakutkan. Tak tahu siapa pun di kalangan kita ni akan mendapat jangkitan dia. Dan umur 42 tahun ni semua orang sedia maklum, saya tengah hamil untuk anak yang kedua. Harapan saya, doa saya selamat dan sihat, dipermudahkan bagi urusan bersalin nanti, insyaAllah. Amin. Pada April kan? Ya, April nanti insyaAllah. Datuk Siti, sekarang kita dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimana dengan aktiviti Datuk Siti sendiri? Career, bisnes, mungkin Datuk Siti boleh kongsikan. Kalau ikutkan jadual tu ada beberapa yang perlu saya selesaikan. Jadinya kena minta kebenaran dulu daripada pihak berkuasa. Ini memang sangat penting untuk saya uruskan. Kalau tak, saya memang duduk di rumah sajalah. Urusan pekerjaan macam contohnya bisnes ke apa, sekarang ni memang Alhamdulillah kita belajar daripada pengalaman PKP yang awal tu, kita memang fokus pada online lah. Apa-apa saja kita buat secara online. Jadi taklah panik, tak kalut macam mula-mula PKP kan. Saya rasa ramai pun dah mula faham dengan situasi. Alhamdulillah, insyaAllah kita boleh lakukan. Kita tahu Datuk Siti baru melancarkan muzik video Tahta Dunia kan. Jadi macam mana tu Datuk Siti dengan sambutan? Katanya pembikinan muzik video ni adalah kerja terakhir Datuk Siti sebelum fokus untuk kelahiran anak kedua. Mungkin Datuk Siti boleh kongsikan. Memang betul, sebelum saya mulakan proses IVF, itu adalah muzik video yang saya settlekan dan Alhamdulillah respon daripada yang menonton tu pun ramai yang suka, ramai yang mula berfikir sebab kenapa saya ada drama dalam kereta api tu kan. Sebenarnya itu semua bersangkut paut dengan lirik dia, sebab lirik yang diketengahkan lagu Tahta Dunia ni tentang apa yang berlaku sekarang ni, apa yang orang tengah sibuk tulis kat Twitter, ada kisah-kisah yang negatif atau mulut-mulut atau tulisan tangan-tangan yang tak sepatutnya menulis perkara yang tidak elok. Semua tu adalah dalam lagu Tahta Dunia. Mood dia kita bagi mood style 50-an naik kereta api lama kan. Saya pun tak pernah lagi buat music video ala-ala 50-an. So itu satu experience yang sangat menarik dan saya terima kasih kepada Rasa Filem, anak muda ni kreatif lah dalam menghasilkan music video. Music video saya dekat YouTube pun dapat sambutan yang hebat. Saya sudah lebih dah 100,000 yang menonton. Kalau boleh tengok banyak-banyak kali lah. Bukan itu sahaja kita difahamkan untuk tahun 2021, Datuk Siti kata akan ada konsert selepas kelahiran anak yang kedua. Jadi macam mana tu Datuk Siti? Perancangan dia apabila Datuk Siti nak buat konsert untuk tahun 2021 ni? Itulah, kita merancang dan terus merancang. Saya dan juga tim saya, kita setiap tahun kita ada plan dan memang ada pihak yang sangat berminat untuk membuat konsert saya hujung tahun ni. Tapi saya doa supaya ia boleh berlaku lah, sebab sekarang kan kita tengah mengalami PKP pula kan. Takut ia berlarutan lama. Semua bergantung kepada keadaan semasa. Sekiranya cepat berakhir COVID ni, dapatlah saya melaksanakan konsert saya. Konsert ni adakah konsert istimewa dari Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri? Kita tahu kan Datuk Siti kalau buat konsert pasti memberikan persembahan yang berlainan istimewa. Mungkin Datuk Siti boleh kongsikan sikit lah. Orang kata di samping-samping kita PKP ni, mungkin peminat dengar, wah happynya ada sedikit berita gembira kan. Cara saya bekerja setiap konsert, saya nak pastikan ada je kelainan dan nak pastikan dia adalah satu persembahan yang puas hati. Penonton beli tiket ke, penonton datang ke, dia akan puas hati dan ingat konsert tu. InsyaAllah ia adalah konsert yang sangat menarik sebab saya nak selitkan juga lagu-lagu baru daripada album Manifestasi Siti tu. Lagu-lagu tersebut belum pernah saya nyanyikan dalam konsert saya rasa, dan saya nak sesuatu yang berbeza lah. Apa dia macam mana saya tak cerita sekarang sebab masih lagi tahap baru, kita pun belum duduk bincang di konsep. Tapi insyaAllah seperti sebelum-sebelum ni saya janjikan yang menghiburkan dan memuaskan semua yang datang menonton lah.
InsyaAllah. Kepada peminat-peminat Datuk Siti yang menonton Melody, yang menonton Datuk Siti, apa Datuk Siti nak bagi pesanan lah kepada mereka di luar sana? Kepada semua penonton Melody dan juga Melody team, terima kasih selalu update tentang saya, tentang kerjaya dan juga pribadi saya. Kepada semua, sekarang ni fokus, kita jaga kita punya kesihatan, kita jaga kita punya keadaan yang sekarang ni membimbangkan. Kita pastikan kita menang dulu dalam melawan COVID-19. Bagi yang terkesan juga untuk banjir ni, banyak-banyak bersabar. Saya percaya ramai pihak yang akan membantu anda. Semua ini adalah dugaan untuk tahun daripada 20 sampailah tahun 2021 ni kan. Jangan kuat semangatlah, apa-apa pun terjadi, semua orang pun sama-sama terkesan. Jadi kita sama-sama banyak doa pada Allah dan kita selalu positif ya, selalu saling bagi semangat yang penting. Itu pun, apa pun, all the best kita ucapkan kepada Datuk Siti Nurhaliza. Okey Lizzie, apa yang menarik lagi pasal phone ni? Okey, masih ada macam-macam. Okey, Lizzie lupa nak bagi tahu korang yang phone ni ada 2 color, which is this is Galactic Silver. Dia sangat special, dia ikut angle dengan cahaya. Kadang-kadang nampak pink, kadang-kadang blue, kadang-kadang merah. Tapi kalau korang nak hitam, ada juga we have Starry Black. So dia macam the night sky gitu, sangat cantik. Selain tu, Lizzie nak tunjuk kat korang that the Oppo Reno 5 5G datang dengan skrin penglihatan 90, skrin penglihatan ultra 90 Hz. So as you can see, dia sangat-sangat laju. Tak ada lagging Dia tak ada lagging and dia sangat comfortable untuk your eyes. So kalau korang main game atau suka tengok atau layan drama macam 20 episod tengok kat phone, jangan mata kita dah di-strain. So with this 90 Hz screen, your eyes will be very very comfortable. 20 episod kalau yang kat phone. Aduh, belilah TV. Kan MCO. Patutnya jangan lupa pre-order. Pre-order tapi tak tahu harga dia lagi. Esok. Tapi boleh order esok lah. Dekat rakan-rakan niaga yang dikatakan tadi. Itu je lah hasil penjualan hari ini. Okay. Abang rasa memang sold out. I hope so. Harap korang semua convince dengan penjualan Lizzie. Okey, saya nak tanya Lizzie, kenapa nama kucing tu Zizan? Mizan, nama dia Mizan. Bukan Zizan. Mizan. Bukan Zizan. Saya tadi dengar macam Zizan. Kenapa nama dia Mizan? Kita tak tahu jawapan jujur. Sebab nama lelaki Melayu tu. Ada kena dengan Zizan ke? Tak ada lah. Tak, bila Lizzie dapat kucing tu, Lizzie nak bagi dia nama Melayu saja. Betul ke Jana kata awak memang suka lelaki Melayu? Dari dulu semua ex Lizzie semua Melayu lah. Okey, tapi Lizzie kan dia jantan, my cat. So kena bagi lelaki. Nama lelaki Melayu. So fikir macam nak bagi apa? Syafiq macam tak kena. Abu macam klise. So, kita bagilah Mizan special sikit kan. Alright. So apa perkembangan terbaru sekarang ni? Tadi kata berlakon, memang betul lah dia punya berlakon. So patutnya, tapi sekarang tiba-tiba PKP, tak boleh buat apa-apa syuting untuk masa sekarang. So kita kat rumah sajalah. Tapi Lizzie akan release music video paling terbaru. Harap-harap 5 hari bulan 2. Maknanya kita kena tunggulah 5 bulan 2 ni. Tapi sekarang ni Kak Lizzie, tadi wartawan Melody baik sangat, tak sempat nak korek. Siapa sebenarnya pengganti tu? Lizzie ada cakap ada pengganti ke? Jual pun sudah. Lizzie cakap ada pengganti ke? Tak cakap, tapi kita nak tanya. Kita kat sini nak tanya. Lizzie temui pengganti. Mungkin. Tahun ni Lizzie dah 28 tahun. Alhamdulillah. So kalau Lizzie nak kahwin, ada baby by 30 years old, I need to work fast lah. Okey. Tapi Lizzie, masalah Lizzie bukannya tak ada orang nak tau. Masalah Lizzie ni sebab terlalu ramai orang nak sampai tak tahu nak pilih siapa. Bukan. Tak boleh tukar topik tak? Okeylah. Kenapa Lizzie malu ni? Dia kena ni ambil kursus dengan Jana ni. Dia kena dapat satu sambar terus. Tapi tak boleh kahwin juga sebab PKP. Sabar Jana. Okey, tapi Lizzie memang target. Okey, baru-baru ni kita tengok statement Lizzie. Memang nak ada anak pada umur 30 tahun. Target lah, kita hanya boleh merancang. Tapi sebelum ni daripada awal memang meletakkan target 30 ataupun target tu dia dah berubah ikut masa? Dulu nak 26. So ikut masa lah juga. I think 30 is correct time mungkin. Okey, jadi siapa yang tengah berhubungan dengan Lizzie sekarang ni, ini hint tau, tolong cepat. Jangan terhege-hege, nanti orang lain ambil. Tu dia. Jana dah bagi pesanan dah. Lepas tu kan,
album ataupun lagu lah kan. Ada tak lagu-lagu baru yang sedang dihasilkan? Yes, sebab dengan music video baru tu yang akan keluar. So this is a ballad, lagu dia duet, tajuk dia Beku. Tu je nak cerita. Tak bolehlah bagi spoiler banyak sangat. Dia akan keluar tak lama lagi. Tapi kita semua memang menantikan lagu terbaru, buah tangan terbaru daripada Lizzy. Sebab suara Lizzy yang seksi tu buatkan semua lelaki cair dengar. Okey, tapi sekarang ni jom kita ke story kita yang seterusnya tentang Adam Shah yang baru-baru ni Fatin Afifah telah mengeluarkan kenyataan video-video daripada suara anak dia yang mengatakan tentang Adam Shah ada berlaku yang tidak senonoh di depan anak dia. Gosip-gosip. Okey, kita cuba nak dapatkan dua-dua pihak tapi sebelah pihak tidak dapat dihubungi dan sebagainya. Tapi kita dapatkanlah siapa-siapa yang sudi menjawab ataupun yang boleh bagi penjelasan tentang cerita ini. Tapi Adam Shah tak pernah bersuara sebelum ni. Ya ke? Tapi disebabkan Fatin Afifah dah dikatakan mengaibkan dia selama beberapa tahun ni. Jadi ini adalah statement balas daripada Adam Shah sendiri. Dan kita cuba juga untuk dapatkan Fatin Afifah tapi tidak bersedia. Beliau tidak bersedia untuk memberi statement. Okeylah, memandangkan Fatin Afifah belum bersedia, kita bagi dia ruang. Kita dengarkan dulu daripada sebelah pihak lagi. Ya Allah, nervous nak dengar. Okey, kita dapatkan Adam Shah sekarang. Thank you so much, Lizzy. Thank you, Lizzy. Thank you. Baiklah, minggu lalu kecoh apabila pelakon Fatin Afifah telah berkongsi satu video perbualan dengan anak perempuannya Ivy Hira Sofia menerusi Instagram story-nya mendakwa bekas suami iaitu Adam Shah telah berkongsi bilik tidur bersama dengan teman wanitanya ketika mereka bercuti baru-baru ini. Betul ke tidak? Tak nak komen panjang, jom kita dengarkan sendiri penjelasan dari Adam Shah mengenai dakwaan tersebut. Terlebih dahulu saya nak beritahulah. Okey, apa yang anak saya cakap tu betul. Dia tak menipu. Alhamdulillah dia tak menipu dan saya tak pernah mengajar. Pihak sana pun saya rasa memang tak mengajar dia untuk menipu. Cuma jawapan dia dimanipulasi. Okey? Sebab apa? Kenapa tak bagi dia peluang bercerita, betul-betul bercerita? Kenapa force dia bercakap dia pertanyaan tu bertubi-tubi? Rasanya kalau kita ditanya dengan keadaan waktu macam tu juga, saya rasa benda yang tak sepatutnya pun kita terlepas cakap. Sebab kalau daripada apa yang anak saya cerita betul, dia kata sebab tanya tidur dengan siapa? Okey, dia kata dia tidur dengan nanti, tidur dengan abang. Pihak sana tanya tidur dengan daddy. Lepas tu tidur dengan daddy. Kalau anak saya ada, boleh tanya dia. Okey, tanya dia. Kenapa lepas tu tidur dengan daddy? Sebab dia mengigau, dia menangis, lepas tu dia nak saya, dia cari saya. Lepas tu saya ambil, saya bawa ke bilik saya. Lepas tu kalau tanya dia, okey, ni tidur kat bilik mana? Dia akan cakap dia tidur dekat sini. Yang aunty dengan abang tidur dekat tempat lain, dekat katil lain. Okey, bilik lain. Tu cakap, kadang-kadang kita teruja sangat, nak marah, kita teruja sangat sifat amarah tu. Bila benda dah terlajak kan, dia dah, pihak belah sana pun dah post, semua orang tahu. Saya rasa it's too much. Kalau dia kata selama 4 tahun dia mendiamkan diri, dan begitu juga dengan saya, selama 4 tahun saya mendiamkan diri. Saya tak tahu apa yang dimaksud dia selama 4 tahun. Dia mendiamkan diri pasal apa, saya tak tahu. Sebab saya rasa saya tak kacau pun, saya tak kacau apa-apa pun. Tapi di pihak saya, bermacam-macam yang saya, trauma yang saya alami. Tapi it's okay. Sebab saya rasa benda ni sampai masanya lah kita bawa ke tengah lah. Macam sekarang dia dah mengaibkan saya okey. Sebab selama ni pun memang bertubi-tubi kot. Saya okey je. Tapi saya tak tergamak lagi untuk mengaibkan orang lain. Jadi saya rasa benda ni biarlah berurusan di mahkamah. Saya rasa yang itu yang lebih baiklah untuk kami berdua. Okey, dalam hal ini tadi Adam cakap anak Adam pun tidak menipu ya, ialah budak kecil. Mustahil untuk menipu. So apa yang dia nampak itulah yang diceritakan. Mungkin Adam nak komen? Saya cakap dia dimanipulasi. Kalau kita pun ditanya dengan soalan yang bertubi-tubi, kita akan jawab benda yang kita macam nak terus bagi jawapan. Tapi cuba dalam keadaan relax, tanya betul-betul, ni betul-betul. Dia akan jawab dengan apa yang dia nampak. Saya tengok video tu. Video tu sebenarnya ada, video tu panjang tapi telah dipendekkan. Okey, sebenarnya kalau tengok yang panjang, anak saya cakap berkali-kali, dia tidur dengan daddy dekat katil besar. Berkali-kali dia cakap, dia tidur dengan daddy dekat katil besar. Memang betul, dia tidur dengan saya dekat katil besar. Memang saya berdua dengan dia dekat situ. Tapi itulah, amarah. Satu bilik lah kiranya? Tak. Saya jahat saya belum lagi tak. Bukan satu bilik. Okay. Bilik berlainan. Alah, kita kan ada MySejahtera. Kan? Jadi saya buat apa benda nak menipu-nipu? Benda betul.
Timbulnya isu ini disebabkan dakwaan ada yang mengatakan Adam ni tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa yang baik, iaitu tidak memberi nafkah kepada anak. Adakah disebabkan ini juga Fatin berbuat sedemikian ataupun mungkin ada niat yang lain yang mungkin Adam sendiri tahu? Saya tak tahulah apa niat dia kan. Niat-niat orang ni, kita ni bukannya pakar-pakar ahli hujum. Kalau dia kata pasal nafkah, okey. Kalau nak isukan tu, kenapa tak isukan di mahkamah? Saya suruh dia pergi mahkamah, tapi dia tak nak buka fail. Tapi kalau susah sangat, tak apa, kali ni biar saya yang buka fail. Berapa mahkamah tentukan tu terpulang pada mahkamah. Kalau dia kata saya tak bagi nafkah, anak saya sekolah saya bayar. Pakai-pakai dia semua ada yang saya beli. Kat mana istilah yang saya tak bagi nafkah? Nafkah untuk dia mungkin tak ada kot. Minta maaf cakap memang tak ada. So jadi netizen-netizen kat luar sana jangan seronok sangat nak menulis, jangan seronok sangat nak jadi hakim. Saya tak nak aibkan sesiapa, tapi bukti daripada awal sampai ke hari ni semua saya ada. Mungkin pihak sebelah sana sudah lupa, tapi saya tak pernah melupakan kerana apa yang saya lalui, saya rasa lebih perit daripada apa yang dia lalui. Benda ni bukan melibatkan saya juga, dia melibatkan pada ahli keluarga saya yang lain. Sedikit sebanyak tempiasnya kena kepada ahli-ahli keluarga saya. Jadi saya rasa saya dah tak boleh, saya dah tak boleh berdiam diri. Jadi kita berurusan di mahkamah je lah. Lumrah manusia lah tu. Tak pernah cukup, tak pernah puas. Nampak salah orang je. Aku tak ambil hati pun. Kita dah jumpa time tu. Kita dah bincang baik-baik. Kedua belah pihak dah memahami. For me, privacy lah apa yang berlaku kat situ kan. Ya, kembali lagi bersama kami di Melody. Lizzie dah tak ada, yang ada cumalah Liz. Abang Awal dan juga saya. Okey, setiap minggu tengok muka kita orang je lah dekat Melody ni. Alhamdulillah lah, okey lah kan. Sebab kita ni bukan saja sekadar berada di sini buat borak kosong, kita menyampaikan apa yang berlaku dalam industri. Macam cerita tadi tu, Fatin Afifah dengan bekas suaminya tu. Dan itu kita dapatkan kenyataan yang pasti. Ya, kalau sebelah pihak je kita tengok video tu mungkin kita rasa macam betul lah. Tapi bila dah dapat penjelasan daripada suami dia, sebenarnya dia duduk asing-asing. Kita dapatkan penjelasan daripada kedua-dua pihak, tapi penilaian tu tetaplah terpulang kepada anda sendiri. Nak fitnah ke apa ke, itu jatuh kepada anda lah. Janji kita dah lakukan tugas kita kan. Betul. Okey, cerita seterusnya. Cakap pasal Zizi Kirana. Ya, kenapa dengan dia? Baru-baru ni video dia tular, video mengaji. Yang orang kata sedap tu. Sedap sangat-sangat, Masya Allah. Jadi semua orang ni. Teruslah netizen yang dulu kutuk dia, cakap dia macam-macam, tiba-tiba terbalik hati dah. Terus memuja. Terus lupa dah yang baju seksi-seksi semua ni. Macam tu Okey. Mudah diperdaya juga sebenarnya. Okey, tapi kita lupakanlah benda tu, kita tengok benda yang baik. Dah orang tunjuk benda yang baik, kita tengok yang baik. Kita kena ambil dari sudut yang positif. Okey. Apa-apa pun Zizi Kirana memang mantap sekali. Ya, jom kita saksikan apa ceritanya. Acing. Buat itu salah, buat ini pun salah. Itulah yang dihadapi oleh Zizi Kirana apabila keputusannya untuk memadam gambar seksinya di laman sosial menjadi bualan hangat para netizen. Tetapi, dengar cerita, ada yang lebih hangat. Jom kita tanya Zizi Kirana sendiri. Okey Zizi, kita macam straight to the point je lah Okey, minggu ini viral video Zizi membaca Al-Quran. Dia dengar Ya, saya dengar lah. Awak kan pula dulu pernah cakap dengan saya awak adalah Ustazah Fazilah di kampung awak kan. Jadi dah terbukti lah kebenarannya, macam kesedapannya bacaan Ustazah Fazilah itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Masya-Allah. Masa tu saya tengah syuting untuk program Ramadan. Saya upload tu dekat TikTok. Pukul 4 pagi pula tu upload. Sebenarnya niat saya nak upload tu sebab saya nak kongsi perasaan saya time tu. Saya nervous gila punya. Masa kena suruh baca, diorang bagi surah and then baca kat situ. Depan saya tu ada Ustaz Fakrul, ada Ustaz Tarmizi, Ustaz Farha. Jadi memang nervous lah semua tu, tilawah kan. Jadi saya macam tahu tak, aku punya perasaan bergegar lutut, nak tercabut jantung semua. And then dalam masa yang sama juga, saya rasa benda tu boleh buat orang di luar sana dan terutama macam artis-artis yang lain berani untuk tampil. Sebab saya tahu ramai pada mengaji sebenarnya artis-artis ni. Jadi diorang mungkin agak takut, malu ke apa kan. Macam saya pun malu sebenarnya. Tapi nasib baik Ustaz Fakrul tu dia yang bagi semangat. Buat je, awak boleh buat je macam tu. Apabila benda tu menjadi bualan orang kira macam itu satu perkara yang baik lah kan. Dan ada lagi satu perkara yang menarik perhatian, iaitu Zizi slowly memadamkan gambar yang seksi-seksi tu kan. Dengan cerita sebab macam awak kesian dekat mak awak. Adakah benda tu betul? Aku pun tak tahu bila benda tu terjadi, tapi ada satu masa
masa tu mak aku hantar WhatsApp panjang gitu. Dia hantar tu pula selepas subuh. Mak aku tak pernah dia hantar mesej macam tu panjang-panjang. Masa tu macam tiba-tiba jantung aku rasa macam macam tu. Lepas tu aku nangis kat situ juga time baca tu. Dan aku just reply kat dia, okay mom, tu je. Aku buatlah benda tu, aku pelan-pelan delete. Delete tu pun aku kena minta bantuan adik aku. Sebab gambar kat dalam tu sebelum ni ada 2,000 lebih. Gambar 2,000 lebih, mungkin 1,999 tu semua yang seksi lah macam tu. Sekarang ni ada 1,500, jadi balas dia tu lah yang seksi. Sebelum ini Zizi sering dikaitkan dengan orang cakap artis yang suka tayang-tayang badan. Simbol lucu. Orang tengok awak tu macam menaikkan nafsu mereka, kan? Banyak tu. Banyak. Apabila Zizi mula memadamkan, adalah beberapa komen yang saya baca. Salah satunya kata macam ni, alah dah habis belanja baru nak delete. Tak apa-apa tak. Zizi rasa tak apabila ingin membuat perkara yang baik pun dikatakan macam tu juga. Lumrah manusia lah tu. Tak pernah cukup, tak pernah puas. Nampak salah orang je. Aku tak ambil hati pun. Lantak kau lah sebab yang melaluinya ni aku. Yang menghadapinya juga aku. Ujian-ujian semua aku. Jadi kalau kau dah komen apa-apa dekat situ yang negatif, silakan lah. Tapi bagi aku cukup lah. Dah zaman 2021 ni masih lagi ke nak kita kecap. Pernah aku nak buat lagu macam tu tahu. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Itulah bila aku delete gambar tu kan. Ada juga yang macam tu tanya-tanya, mana gambar seksi? Alah bosan lah, dia tak adalah gambar seksi. Ada siap DM Zizi. Dah tak belanja ke? Aku macam apa benda korang ni? Selama ni aku belanja ke macam tu? Selama ni aku ada belanja kau ke? Kau terasa macam tu. Kau perasan kau dibelanja lambat lagi. Bila kau buat baik dia akan cakap, bila kau buat buruk lagi dia suka. Apabila dipadamkan pula, dapat pula video viral awak mengaji kan. Dengan itu membuka sikit mata masyarakat di luar sana bahawa oh Zizi sebenarnya adalah macam ni. Tak baik fitnah dia macam-macam. Ada satu komen yang saya baca, komen dia macam agak wise lah. Dia kata macam jangan pandang orang tu secara luaran. Apa dia di luar tak semestinya itu di dalam hati dia. Jadi apa yang Zizi nak komen tentang komen-komen yang membina macam ni, yang mungkin positif, yang boleh membuka mata masyarakat. Jangan judge aku tak macam tu pun. Itu memang betul. Sebab tu kita dilarang untuk menilai orang. Kita tak digalakkan untuk terus nak bash orang ni, nak marah, nak salahkan orang ni. Sebab kita tak tahu apa yang dilalui dan kita tak tahu apa dalam hati dia, macam mana hubungan dia dengan Tuhan, kita tak tahu. Jadi ada lebih baik kita perbaiki diri kita tu je. Jadi bila saya dapat komen-komen yang macam tu, alhamdulillah saya sangat bersyukur sampai saya rasa macam saya nak nangis bila dapat komen-komen yang macam tu. Tapi dalam masa yang sama saya jadi takut juga. Dan nanti jadi riak pula kan. Aku cuba untuk neutralkan diri aku macam tu. Ada yang kelakar tau. Dia cakap bapak aku ustaz lah, bapak aku imam masjid lah. Siap dia yang cakap Zizi Kirana juara tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Saya cuma juara tilawah Al-Quran peringkat sekolah je. Bila saya tengok, diorang punya ayat-ayat ni menyeramkan. Mulalah pula macam tahu semua benda. Cakap Zizi Kirana sekolah ni, sekolah tu. Time ni lah korang nak mengaku satu sekolah. Ya tak? Semua orang yang mengata atau menghina saya, mencerca, maki, hamun, melabelkan saya ni macam-macam semua, saya dah maafkan dah sebenarnya. Kita sebenarnya dalam hidup kita kena perbaiki diri kita je. Kita kena pandang diri kita je sebenarnya. Sebelum kita pandang orang lain, kita tengok diri kita macam mana. Nasib baik Zizi maafkan. Kau tak carilah korang kat Padang Masya. Tu kan ada tu netizen nanti cari kat Padang Masya. Dan saya doakan semoga korang semua bahagia selalu dan sentiasa, orang kata sentiasa dirahmati je. Bagus, positif. Ya, thank you Din. Okay. Itulah dia. Amin. Sama-sama. Semoga Zizi pun lebih bahagia, lebih happy. Bila tengok Zizi ada banyak video-video berhijab tu kan. Teringat kita dengan satu-satu isu ni. Cuba Jaya bayangkan Jana dah sampai set ni nak berlakon dekat music video tu. Tiba-tiba dia kata tak nak lah. Sebab dia tak memenuhi kriteria yang saya nak pergi balik. Itu memang kesilapan yang besar lah. Ya. Sebab setiap kali sesuatu production atau tawaran diberikan kepada pelakon atau macam kita lah kan, di offer kepada artis tu, kenalah bagi tahu awal. Tak adalah dah sampai location baru macam saya tak nak dia sebab dia tak berhijab. Tapi mungkin ni sebab miscommunication, sebab dia kata dia tak tahu apa-apa pun. Tapi kita tak tahulah kan macam mana diorang punya masalah komunikasi. Tapi kan kalau dia nak perempuan bertudung, kenapa dia tak ambil Nilofa ke? Kalau Nilofa takut nampak mata je. Okey, dia mungkin nak reaction senyum tu kan. Wani Hasrita, Nabila Razali. Wani Hasrita dengan Nabila tak boleh sebab dia penyanyi juga. Jadi macam pesaing pula. Ambil ni yang tengah viral, Natasha Hudson. Natasha Hudson boleh juga tudung tapi bahu buka. Aduh, masalah juga kan. Tak tahulah, mungkin itulah sebab dia pun confused lah. Kita tanya tuan punya badan apa sebab dia tak nak Sweet Kiss Mina tu. Sweet Kiss Mina dengan Adam Lee pun tarik diri juga di saat akhir sebab kecewa dengan permintaan penyanyi tersebut. Kita tanya tuan punya badan Acing. Drama ni viral tau. Betul tak? Bidadari Salju tu trending setiap hari. Acing.
Oh, tapi tak nak Baru-baru ini timbul isu yang mendakwa pelakon Sweet Kismina dan Adam Lee telah menarik diri dari berlakon dalam muzik video penyanyi popular, siapa lagi kalau bukan Hakim Rosli di saat-saat akhir. Apa sebenarnya yang berlaku? Jom kita tanya Hakim Rosli sendiri. Hakim Rosli, kalau kita throwback balik pada tahun 2020, boleh dikatakan tahun Hakim Rosli lah apabila you dinobatkan ataupun diberikan penghargaan pelbagai anugerah. Untuk tahun 2021 ni, apa agaknya perancangan you? Perancangan tu, saya ni bukan jenis orang yang macam tahun ni nak rancang something. Saya follow the flow je apa yang bakal terjadi dalam kerjaya saya. Tapi dalam masa sama kita buat bagus-bagus lah dari segi kualiti lagu kita, membawakan diri kita, dari segi corak permainan kita dalam industri. Perancangan tu mungkin adalah dari segi macam saya nak keluar album kedua, mungkin kalau COVID-19 boleh habis cepat mungkin saya nak adakan konsert solo saya. Itu antara rancangan lah dalam 2021. Kongsikan sedikit, sekarang ni tengah rangka promosi untuk single yang terbaru iaitu Mimpi yang dengarnya baru 1 hari dilancarkan telah trending nombor 4. Saya dapat lihat sekarang mungkin orang merindui saya di dalam lagu-lagu ballad tentang love story. Saya kena aku benda tu yang rakyat Malaysia ni suka lagu cinta. Seperti saya pernah cakap dulu, saya akan buat balik lagu cinta. Before ni saya keluar lagu Adila Meri, lagu-lagu yang isu-isu tentang ayah, tentang kisah benar. Saya dah keluar balik dengan single terbaru menjadi OST untuk sebuah drama Bidadari Salju. Saya sangat happy sebab orang dapat menerima lagu ni dan saya sangat happy untuk lagu Mimpi ni. Baru-baru ini timbul isu ataupun kontroversi sedikitlah apabila dikatakan pelakon Sweet Kismina dan juga Adam Lee yang sepatutnya berlakon dalam muzik video lagu Mimpi itu telah menarik diri di saat akhir disebabkan pendirian you yang tidak mahu pelakon wanita tidak bertudung dalam MV you. Boleh kongsikan sedikit sebab dengarnya dua orang pelakon tersebut dah pun sampai dekat lokasi penggambaran. Macam mana nak cakap? Saya menjalankan tugas saya. Contoh saya berada di set, saya jenis yang ikut je apa produksi tim tu lah. Saya tak nak komen apa-apa tentang ni. Cuma mungkin isu-isu ni adalah isu-isu kecil saja. Dua-dua belah pihak memahami. So bagi saya tak perlulah, tak nak ungkit benda kecil je. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk music video. Yang lain tu semua saya punya ni lah. Tim saya lah. FMC dengan tim-tim orang bukan tak tahu apa. Saya just jalankan tugas saya je untuk melakukan music video tu. Kedua-dua pelakon tersebut dah sampai pun dekat lokasi kan. Adakah you merasakan bahawa dengan pendirian you ini sedikit sebanyak mungkin mengguris hati pihak lain? Komen you. Sikit je saya nak cakap. Sebelum benda tu berlaku, sebelum isu ni naik, kita dah jumpa time tu. Kita dah bincang baik-baik. Kedua belah pihak dah memahami. For me, privacy lah apa yang berlaku kat situ kan. Tak perlu kita nak share. Tak ada gaduh-gaduh pun. Semua okey saja. Penerimaan Sweet Kismina lah terutamanya ketika itu macam mana? Saya tak nak komen sangat. Semua okey saja. Itu je. Saya malas lah dengan isu-isu kecil. Saya nak jawab benda-benda positif. Tak ada apa. Semuanya okey saja. Terakhir, apa yang you nak katakan kepada peminat-peminat you di luar sana? Pastinya sentiasa menyokong you dan juga mungkin dengan isu ini mungkin akan ada salah faham terhadap Hakim kan. Mungkin mereka merasakan bahawa Hakim sekarang dah lain ke apa ke selepas beberapa anugerah you terima. Mungkin Hakim dah ada PL sendiri ke apa ke. Jadi mungkin komen you. Dari segi PL sendiri tu adalah cuma saya tetap dengan pendirian saya. Saya mendoakan semoga lagu Mimpi dapat diterima oleh orang luar dan terima kasih Melody yang sentiasa buat liputan dengan saya. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami di Melody. Kita pun dah sampai ke hampir ke penghujung rancangan. Abang nak tanya Jana lah. Ya. Apa perasaan Jana duduk 1 jam setengah macam Cleopatra kat situ? Rasa selesa sangat abang. Dah rasa macam duduk kat rumah. Yelah, alang-alang nak jaga SOP kan tak payah bangun terus lah kan. Duduk situ. Okeylah, faham. Okey abang. Tadi bila tengok orang kata Hakim Rosli yang tetap dengan pendirian dia yang masih orang kata nak perempuan bertudung dalam music video dia. So kita rasa kita dah mula untuk dapat rumusan. Apa rumusan dia tu? Tentang Hakim Rosli. Iaitu? Kita cuba relate kan. Oh patutlah selama ni Hakim pakai spek mata tak nak buka. Rupanya selama ni Hakim nak menundukkan pandangan daripada tengok wanita. Ataupun tengok pandangan daripada mengata benda-benda yang tak sepatutnya. Itu siapa punya pendapat tu awak punya? Pendapat saya. Dah macam netizen dah pendapat tu. Kenapa macam kalau netizen? Kalau artis kau suka semualah baik. Kalau kau tak suka semua salah.
Okey, kalau pendapat yang lain? Pendapat lain macam itulah, dia macam pakai spek tu sebenarnya dia macam nak tengok kat sebelah tu. Ada juga kalau tak suka, itu yang dia akan cakap. So kita tak boleh nak please mana-mana pihak. Kalau suka cakap nak tundukkan pandangan. Kalau tak suka alah saja je pakai tu, sebenarnya nak usah, nak scolding kan. Okey, jadi kita nak tahu netizen ni berada di pihak yang benar atau salah? Netizen tu kalau dia suka Jana buat semua betul. Kalau dia tak suka, semualah salah. Tapi bukan netizen sentiasa negatif. Bukan, dia internet netizen. Internet citizen. Internet citizen digelar ni yang pakai yang kita pakai baju last week tu pun kena kecam juga. Tebar katanya nak pergi mana tu, tak ada salji, tak ada apa. Dia tak tahu pula studio kita ni sejuk. Simple lah. Mungkin rumah dia panas. Netizen so kita tak boleh nak pleasekan siapa-siapa. Tak payah. Buang masa je kan. Okey, baiklah. Sekarang ni isu minggu lepas abang disebabkan wartawan kita tak sempat nak dapatkan atau mungkin tak dapat. Ya tu. Kita nak huraikan sikit tentang harimau menangis. Orang kata family Niloufar lah kan. Walaupun Niloufar dah bernikah dan sebagainya, sekarang ni isu pasal adik dia, ibu dia dan sebagainya kan, bagi abang kita itu antara kekhilafan lah yang dibuat. Dah minta maaf apa? Dah minta maaf. Tapi maksudnya family Niloufar ni yang orang panggil Kardashian. John Kardashian. Kardashian. Okey, family Niloufar ni walaupun Niloufar dah bernikah, maknanya digantikan pula dengan ibu Niloufar. Itu sendiri mau ingatlah. Itu dah macam netizen lah kita. Itu kita akan kupas minggu depan dan terima kasih kerana menontonlah Jana kan. Kita akhiri dengan kita punya tagline tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdiri di atas bakat sendiri. Kontroversi tapi jualan tetap naik. Dingin pula daging tu. Nampak kau nak beli kan? Itu semua strategi. Bye bye. Stay safe everyone.